Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Beristinja. Beristinja sebagaimana yang sedia maklum ialah bersuci daripada najis setelah seorang itu selesai membuang air kecil atau air besar. Dalam bahasa fiqh ada satu bahasa nama istinja. Istinja ni cuci najis, kencing ataupun berak kena beristinja. Itu bahasa istinja nama dia. Itu. Menurut hadis-hadis yang menerangkan caranya bahawa selain daripada air dibolehkan juga beristinja dengan batu. Untuk muka surat 232. Menurut hadis-hadis yang menerangkan caranya bahawa selain daripada air dibolehkan juga beristinja dengan batu. Boleh juga beristinja dengan batu. Makna selain daripada kita menggunakan air, kita boleh juga menggunakan batu. Hukum beristinja adalah wajib. Orang Islam tak boleh dia kencing tak basuh gitu, tak boleh. Wajib dia beristinja. Walaupun kita tak orang panggil walaupun kita tak kata tak semayang lagi ke apa semua, badan orang Islam ni mesti berada dalam keadaan bersih. Maknanya bila dia berak wajib dia basuh. Bila dia kencing wajib dia basuh. Itu cerita dia. Cuma nak bersih kencing dan berak itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan batu, yang kedua menggunakan air. Jumpa tempat baca 32 muka surat Jawi. Rumi muka surat apa? 13. Rumi 13, Jawi muka surat 32. Duk cari sampai habis ngaji tak jumpa. Menurut huraian ulama, dibolehkan juga beristinja dengan benda-benda yang lain daripada batu asalkan benda-benda itu kesat, bersih dan tidak dilarang. Menurut huraian ulama, boleh juga selain daripada batu. Maknanya nak cuci kencing dan berak, pertama sekali menggunakan air, yang kedua menggunakan batu, yang ketiga ataupun lain daripada batu, kayu lah ni tak, yang lain pada batu tu kita guna kata tisu lah, tisu. Itu boleh digunakannya. Maksudnya katakanlah kita ni tak mau guna air, bukan dia tak boleh guna air, tak mau guna air. Bahkan tempat-tempat lain selain daripada kita pergi negara China ke Singapura ke, dalam tanah mereka memang tak ada air. Ada, mereka memang tak ada air, dia guna tisu saja. Jadi kita pun tarik tisu tu, bagi dia banyak sikit, sapu sekali buang, sapu sekali lagi buang, sapu sekali lagi buang, bersih. Dalam fiqh tu bersih. Jadi bila dia nak semayang sekali, ambil uduk semayang. Memang hukum fiqh dibenarkan. Bukan yang ni mengatakan air tak ada boleh kita guna, tak boleh pilih salah satu. Tapi oleh kerana kita di sini banyak air dan tak ada masalah air, kita lebih selesa dengan air. Sesengah tempat walaupun ada air dia tak mau, dia guna tisu. Dia bagi dia kata air ni belengah lah, basah lah, apa semua tak mau. Boleh. Itu orang panggil istimewanya hukum-hukum Islam. Itu kita ada. Baik. Tetapi cara beristinja yang sebaik-baiknya dan sebersih-bersihnya ialah dengan menggunakan kedua-duanya sekali. Yakni dengan benda yang kesat dahulu, kertas misalnya, kemudian disertakan dengan air. Yang paling baiknya ialah dia gunakan kertas dahulu, dia gunakan tisu, lepas tu dia gunakan air. Macam kita pergi Australia pun sama. Kita masuk tandas mereka, orang kita ni jadi masalah. Dia masuk tengok tak ada pai air, dia tak kencing. Walaupun dia nak terkencing dah. Dia masuk tengok tak ada pai air, walaupun dia nak buang air besar, dia tak buang air besar. Pasal apa? Dalam tu tak ada pai.
Akhirnya kita duk tahan mudarat. Mudarat boleh je. Bahkan lah ni kan ada tisu basah tu. Tisu basah tu ada. Sapu dengan tisu basah dulu kan, lepas tu iringi dengan tisu kering apa semua, bersih, tak ada masalah, bersih. Hukum fiqh kata boleh. Bahkan kalau tak ada tisu, kayu boleh, batu boleh, ataupun tanah keras tu tenyeh 3 kali boleh. Faham tak? Ini. Cuma benda ni bukan kata tak boleh, benda ni kita tak biasa. Bila tak biasa kadang-kadang kita rasa geli-geleman gitu semua. Tetapi hukum fiqh ni kita kena belajar. Dia tak macam dengan tayamum. Pada tayamum lain. Tayamum kalau tidak ada air, boleh kita ganti tayamum. Ataupun ada air, kita tak boleh kena air. Sebab sakit ke, kalau kena air dia lambat lega, dia belengah, dia berdenai orang panggil, ataupun kena air dia boleh mudarat lagi ke apa semua, maka dia nak mandi hadas macam mana sedangkan tubuh dia tak boleh kena air? Yang ni dia boleh ganti dengan tayamum. Dia nak ambil wuduk macam mana sedangkan anggota dia tak boleh kena air? Yang ni dia boleh ganti dengan tayamum. Gitu. Adapun istinja, dia boleh pilih nak guna batu ataupun nak guna air, ataupun nak guna kedua-duanya sekali. Tak ada masalah. Jadi kita pergi musafir di mana-mana, musafir di Jepun ke, pergi China ke, pergi Australia ke, pergi Singapura, pergi mana pun, sebenarnya tak ada masalah langsung pada kita. Duk kisah pula nak kena bawa beta menera pula, awak masuk dalam bilik ayak, duk heret beta menera sana, beta menera sini, apa semua, tak ada masalah. Tisu tu dah boleh ganti dah. Kita panggil, kita belajar hukum fiqh istinja ini menggunakan air ataupun batu, ataupun yang seumpama batu. Seumpama batu ni benda tu kesat, bersih, lepas tu benda tu beku. Bukan benda jenis lembek-lembek tak. Sebab tu macam tisu sekeping 2 tak boleh lah, tapi kalau dia tarik lebih banyak dia jadi keras. Itu boleh. Faham? Yang kita kena belajar bab ni sebab kita nak semayang, syarat sah semayang kena suci. Kena suci. Maksudnya tadi kita pergi bilik ayak, katakan kita bersih, kita guna tisu. Tak, kita guna tisu. Lepas tu lagi masuk semayang kena basuh lagi tak? Tak perlu dah. Tak perlu, ambil wuduk semayang je. Nampak ada hukum fiqh ni senang, bukan payah, senang. Itu baik. Sebagaimana kebersihan jasmani, maka kebersihan rohani juga diutamakan oleh Islam. Dengan sebab itulah sebelum kita melangkah masuk ke tempat buang air atau tandas, disunatkan berdoa memohon semoga Tuhan melindungi kita daripada segala perkara yang buruk dan keji, terutama yang datangnya daripada angkar syaitan dan suku sakatnya yang biasanya bersarang di tempat-tempat yang kotor. Ini diterangkan dalam hadis berikut. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-qala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rawahul Bukhari. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila hendak masuk ke tempat buang air, baginda berdoa, sabdanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tu doa masuk tandas. Itu maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada segala perkara yang buruk dan keji, juga daripada angkara syaitan dan suku sakatnya. Ni lagi lah yang ni patut kita kena baca dulu-dulu ni. Tandas jamban ni sarang syaitan. Sarang syaitan. Batu orang dulu dia buat tandas di jauh pada rumah dia. Jauhlah rumah dia. Jadi dia nak keluar dia pun rumah pergi ke tandas. Jauh pada rumah kerana sarang syaitan tu duduk jauh. Tu nak masuk pula baca lagi doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lah ni sarang syaitan duduk dalam bilik. Ada dalam bilik. Bahkan tiap satu bilik ada jamban, ada jamban apa semua. Itu cerita dia. Memang duk buka pintu tengah itu semua. Sebaiknya memanglah lah ni kemudahan. Itu satu kemudahan dalam rumah apa semua. Cuma pintu tandas itu kena tutup je lah. Sekat tu ya boleh jaga. Itu cerita dia. Dan baca doa. Itu. Baik. Setelah keluar daripada tempat buang air, baginda memohon keampunan Allah seperti yang diterangkan dalam hadis berikut. Bukan sekat tu saja, Nabi bila keluar daripada tandas pun Nabi baca doa. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza kharajal ghaiti qala
ghufranak. Pendek aja doa keluar tandas ghufranak. Nabi baca yang tu. Riwayat Tirmizi wa ghairihi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar daripada tempat buang air, ia berdoa dengan menyebut ghufranak. Maksudnya keampunanlah ya Tuanku yang aku harapkan. Keluar daripada tandas baca ghufranak. 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 Bila keluar daripada tandas. Masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku minta lindung daripada engkau, daripada segala perkara buruk yang keji, daripada angkara syaitan dan suku sakatnya. Nah itu. Bila keluar daripada tandas, ghufranak, keampunanmu yang kau harapkan. Nah itu. Sebut tu ghufranak. Itu. Keampunanmu yang aku harapkan, maksud dia. Itu bahasa Arab ni walaupun sepatah, tapi kalau diterjemah dalam bahasa Melayu jadi satu ayat. Itu hebatnya bahasa Arab. Ghufranak, keampunanmu yang kau harapkan. Nah itu. Keluar tu. Baik. Hadis hasan sahih riwayat Tirmizi dan lain-lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keampunan Allah Taala pada saat yang demikian ialah kerana baginda menyatakan kalimah-kalimahnya tidak dapat bersyukur sebagaimana yang sewajibnya terhadap nikmat Allah yang telah memberi kemudahan mendapat rezeki, dan setelah rezeki itu dimakan dan tubuh badan mendapat faedah daripada patinya, lalu ia diberi kemudahan pula untuk mengeluarkan hempasnya. Kenapa itu sebut ghufranak, keampunanmu yang kau harapkan? Daripada kita dapat rezeki, daripada kita boleh makan, kunyah, rasa nikmat, telan masuk dalam mulut, masuk dalam perut pula Allah Ta'ala perut kita bekerja pula tapis, yang mana yang elok zat lah, kalsium lah, apa semua untuk tubuh badan kita hantar untuk jadi tubuh badan, jadi tenaga. Yang mana tak elok hempas, buang, kita kurang bersyukur lagi. Tahu makan je kurang bersyukur. Galiknya kita sampai buang, boleh buang dah. Bahkan kalau tak boleh buang, kita tahu betapa seksanya. Kita ni boleh duduk sedap ni pasal boleh kentut, boleh kencing, boleh berak. Tu je. Tiga ni. Hak busuk-busuk ni lah yang menyebabkan kita ni rasa sihat. Kencing, kentut, berak. Daripada nak sampai ke kencing, kentut, berak tu, berapa nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Boleh makan, boleh kunyah, boleh rasa sedap, boleh rasa manis, boleh rasa pahit, boleh rasa garam, boleh rasa lemak, boleh rasa semua rasa. Nikmat. Masuk dalam perut, daripada lapar kita rasa kenyang, kita selesa. Perut pula proses pula yang mana baik dibagi pada tubuh badan untuk kita bekerja, yang mana tak elok dibuang apa semua. Adakah kita bersyukur? Tak. Ghufranak, keampunanmu lah yang ku harapkan. Kenapa kita galik? Bukan kata apa, jangan kata banyak. Sehari tak boleh buang air besar, tak boleh duduk dah. Sehari tak boleh buang air besar, tak boleh duduk dah. Sehari tak boleh kencing, tak boleh duduk dah. Sehari tak kentut, tak boleh duduk dah. Benda hak busuk-busuk ni memang tak suka. Dengan sebab keluar benda-benda hak busuk ni lah menyebabkan kita rasa nikmat. Kita rasa naik kereta mahal tu nikmat. Kereta mahal, beli BMW ke, beli Mercedes ke, beli Jaguar ke, Ferrari ke, mahal, rasa nikmat. Macam mana kita ada kereta yang berjuta harga tapi tak boleh kentut, tak boleh kencing, tak boleh berak? Habis nikmat. Kita ada gelam besar ni, macam-macam ragah gantung di tangan, dua-dua tangan gantung, terjengkai, tengkok tu berlabuh rantai, loket tanya besar tapak tangan gantung di tengkok, cincin ni bubuh sampai tak boleh nak tutup tangan, terkangkang tangan, itu semua pakai. Nikmat. Tapi tak boleh kencing, tak boleh berak, tak boleh kentut. Ada nikmat. Kita takkan rasa nikmat. Nikmat tak terasa. Tak terasa nikmat. Ada rumah besar, buat rumah berjuta, boleh sesat lah rumah, punya bilik banyak, segala benda ada apa semua, nikmat. Tiba-tiba tak boleh kencing, tak boleh kentut, habis segala nikmat tu. Allah bagi kita, bagi sempurna tubuh badan kita, bagi lapang perut kita, tak bersyukur lagi. Sepatutnya kita dah bersyukur lama dah. Kita raliknya
sekurang-kurangnya sebut ghufranak. Ingatlah hati keampunanmu yang aku harapkan, kerana aku ni hamba-Mu yang ghalib, yang lalai, yang banyak dosa. Faham? Itu. Baginda juga dalam saat yang demikian pernah melahirkan kesyukuran seperti yang diterangkan dalam hadis yang berikut. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Riwayat Ibnu Majah daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila keluar daripada tempat buang air, ia berdoa melahirkan rasa kesyukuran dengan membaca alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Maksudnya segala puji tertentu bagi Allah yang telah menghapuskan perkara-perkara membahayakan daripada menimpaku dan dijadikan aku sihat daripada sihat wal afiat. Eloknya baca doa ni, alhamdulillahilladzi azhaba alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Syukurlah pada Allah, Allah mengeluarkan aku daripada segala kesakitan, segala keburukan. Itu. Buang segala yang membahayakan. Tu bahaya tu. Benda yang ada dalam perut kita ni kalau tak buang bahaya. Taulah bahaya, semua kita faham. Akhirnya benda yang bahaya tu sampai masa keluar elok. Kencing, kalau tak keluar bahaya. Benda yang ada dalam perut kita kalau tak keluar bahaya. Angin pun kalau ada dalam perut kita tak keluar bahaya, tapi keluar elok, alhamdulillah kita boleh duduk dengan sempurna. Sampai orang duduk hospital berbulan-bulan kerana tak boleh kencing. Tak boleh kencing. Bahkan kita makan, minum kopi, melo apa semua, buah pinggang kita tu tapis dengan elok, sampai boleh buang elok. Allah Ta'ala tunjuk ada orang buah pinggang dia rosak, tak boleh ganti lain dah. Dan tak ada siapa dalam dunia ni, walaupun dunia ni canggih tak mana boleh buat buah pinggang. Tak ada. Yang ada apa dia? Kena cuci sendiri. Ni buah pinggang kita ni tuan-tuan, yang duduk kat kita ni, kita minum buah pinggang bekerja, kita minum buah pinggang bekerja, kita minum buah pinggang bekerja. Elok, lapang elok. Orang sakit buah pinggang lah ni pun kalau kita pergi hospital boleh menginsafkan. 20 tahun dah duduk cuci. Pergi yang seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Allah. Pergi pagi, tengah hari baru balik, hari tu penat sehari. Esok rehat, lusa pi pula. Lusa pi pula. Cuci darah. Ni tangan ni berutuh habis ni. Berutuh habis tangan. Apa semua. Lepas tu pi cuci pula. Hari tu sehari duduk di hospital, balik penat, esok rehat, lusa pi pula. Lama mana dah? Ada yang 20 tahun dah, itulah rutin hidup dia. 20 tahun dah, 30 tahun dah. Ada daripada muda sampai tua. Itu. Kita yang alhamdulillah makan, tak payah duk pergi duk beratur di hospital, buah pinggang kita berfungsi dengan elok. Bila boleh kencing, boleh berak, tak baca doa apa-apa, tak sebut alhamdulillahilladzi azhaba anni adza. Keluar tandas melenggak, nyanyi pula. Luk-lak sungguh. Nyanyi pula, tak ada apa, biasa aja. Bukan biasa. Orang yang sakit buah pinggang tu tak kencing punya lama dah. Nak makan pun tak, nak minum air kita lah ni dahaga, tibai segelas, bukan segelas, sekolah, bukan sekolah, sejak ambil jak tibai terus dalam rumah. Nak minum banyak mana minum, bagi puas. Orang yang sakit buah pinggang nak minum tu ada sukatan, tak boleh lebih daripada tu. Berbayangkan ramai ke sikit daripada kita pun ada, kawan-kawan kita pun ada, minum pun tak boleh lebih. Pengah panas-panas macam ni tak boleh minum sepuas-puasnya. Kenapa? Minum masalah. Buah pinggang dah rosak. Tak apalah yang rosak tu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kifaratkan dosa-dosa mereka. Dia jadi hamba Allah yang bersyukur, dia redha dengan ketentuan Allah Taala, Allah angkat darjat. Kita yang sihat ni bersyukur ke tak? Tak ada masalah apa. Nak pi mana pi, tak payah kena duk fikir nak kena balik cuci lah apa, tak payah. Nak kena pi, nak pi, nak pi seminggu pi, nak pi 2 minggu pi, ingat nak pi mana tak, apa semua. Abang saya kena juga
Buah pinggang juga dia duk cuci. Abang ipar cuci. Itu. Hari tu adik dia meninggal. Hari cuci tu adik dia meninggal. Ada. Lalu dia tak pi cuci, dia pi tengok adik dia. Adik dia meninggal. Sehari tak pi. Esok mari nak cuci, apa dia ni? Apa tangan hak tempat buat tu, nak masuk tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Nak masuk jarum nak keluar tu tak boleh. Sebab kan sehari dia tak pi lagu mana tak tahu, ini tak boleh masuk. Jadi dah jadi 2 hari dah tak cuci. Lepas tu depa cuba buat kat tengkok. Buat tengkok duk buat gitu gini apa semua, dah jadi 3 hari dah tak boleh dah. Tak boleh. Itu dah jadi lama sangat dah apa semua tu. Saya tengok depan, akhirnya muntah keluar darah. Depan mata saya. Meninggal macam tu. Di hospital, muntah sebab sebab tu bahaya betul, sebab depa tak ada masa banyak. Kalau katakanlah sehari tu tak pi, esok tentu boleh cuci, mungkin dah dan aku depan ni tak boleh. 1 hari pun tak boleh tinggal. Dia tinggal. Dia pi nak cuci cepat-cepat tu dah apa semua dah ada masalah kat tangan tu semua. Tak boleh. Sebab tu orang yang apa ni buah pinggang rosak ni hidup dia di hospital lah. Ulang alik hospital, duduk hospital apa semua. Itu. Tak apalah depa Allah uji begitu. Kalau depa bersabar bersyukur, depa adalah dosa-dosa depa Allah Taala ampun. Kalau habis dosa Allah Taala ampun dengan sakit tu Allah naik darjat. Kita yang sihat ni ada kita bersyukur dengan nikmat kebebasan yang Allah bagi, dengan nikmat kesihatan yang Allah Taala bagi. Bersyukur ke tidak? Itu. Boleh apa? Boleh kencing dengan baik. Boleh berak dengan baik. Boleh kentut dengan baik. Yang menyebabkan kita rasa lapar. Kalau Allah tarik nikmat satu, tak boleh kencing, tak boleh hidup dah kita ni. Yang duk sombong sangat dengan Allah Ta'ala tu, ya Allah. Kita tengok dalam Facebook, dalam apa semua ni, ada orang-orang yang tak sedar diri, sombong dengan kekayaan yang Allah Ta'ala bagi, dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Jenis meniaga online kau dapat sampai sehari-sehari pun berpuluh-puluh ribu dapat apa semua. Dia terpaksa lah kena buat benda-benda yang pelik-pelik, yang Allah Ta'ala murka buat apa semua. Akhirnya rasa macam lupa dah segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Pada Allah tak boleh kentut dah, tak boleh kentut sudahlah, tak boleh hidup dah kita ni. Tak boleh hidup dah. Buang hak busuk-busuk ni lah, dengan hak busuk-busuk ni lah kita sihat. Nada kentut kencing berak. Itu cerita dia. Sebab tu Nabi SAW bila keluar daripada tandas, Nabi baca doa. Masuk daripada tandas, Nabi baca doa. Itu. Hadis ini menarik perhatian supaya tiap-tiap seorang bersyukur terhadap 2 nikmat yang tersebut, iaitu nikmat pati makanan yang memberi kesihatan dan nikmat kemudahan membuah hempas yang membahayakan jika dibiarkan lama terpendam. Masalah bijana. Bijana ialah bekas atau tempat, iaitu tempat air, tempat air minum, air sembahyang dan lain-lainnya. Baik, bila kita belajar dalam kitab-kitab fiqh, kita akan jumpa bijana. Selalu kita jumpa bijana. Itu. Betul ya? Ini tak baca lagi ya? Kan baca dah? Tak jari. Itu. Bijana. Bijana ni bekas air. Yang ni pun kita kena belajar. Bekas air. Pertama, air kita kena belajar. Air mutlak, air mustamal, air musyammas, air mutanajis. Air yang boleh digunakan untuk basuh kencing berak. Air boleh digunakan untuk mandi hadas. Air yang boleh digunakan untuk wuduk. Air yang boleh digunakan untuk basuh makanan, sayur-sayuran ke pakaian yang kena najis, ialah air yang mutlak sahaja. Apa ada air mutlak ni? Air hujan, air embun, air sungai, air telaga, disebut panggil mutlak. Air laut, ni semua air mutlak. Air mutlak, air semata-mata air. Air mutlak ni dia boleh berubah. Jatuh najis dia jadi mutanajis. Gitu. Air ni bila diguna dipanggil air mustakmal. Air mustakmal. Gitu. Ada air-air yang orang panggil yang tak boleh kita pakai. Ada air yang tak boleh kita guna untuk bersuci saja. Nak guna untuk benda lain boleh. Itu.
Macam nama dia air mustakmal. Nak guna untuk ambil wudu, nak guna untuk basuh najis tak boleh. Tapi kalau kita nak mandi biasa tak apa. Adapun air mutanajis, air yang bercampur dengan najis, nak guna mandi biasa pun tak boleh. Tu cerita dia. Jadi lepas pada tu kita kena belajar pula bekas yang diletakkan dalam tu. Bekas tu kita kena belajar. Itu panggil nama bijana. Itu. Bijana itu pula ada diperbuat daripada kulit binatang. Dulu bijana buat daripada kulit binatang. Ada dibuat daripada benda-benda logam atau benda-benda yang lain. Lah ni tak ada, adalah buat daripada kulit binatang. Dulu kulit binatang lah. Kambing tu kan dia lapah, dia tarik buat keluar apa semua, dia ikat ni jadi bulat itu. Itu nama bijana, tempat letak air. Ataupun kulit binatang lah, apa-apa dia buat, dia tangkung air kat situ. Lah tak pakai dah. Lah kita pakai besen plastik, timba, besen, timba, tupperware, jug, cerek. Bahasa lah ni. Itu semua tu dipanggil bijana, tempat letak air. Jadi kita kena belajar juga tempat letak air ni, supaya air kita tu tak jadi mustakmal, air kita tu tak jadi mutanajis. Tu cerita dia. Baik. Bijana daripada kulit. Oleh kerana kulit binatang ada yang suci, ada yang najis, maka hadis yang berikut menerangkan hukum mengenainya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dubighal ihabu faqat tahura. Rawul Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kulit binatang itu disamak, maka menjadilah ia bersih suci. Kulit binatang apabila disamak, menjadilah ia bersih suci. Walaupun binatang tu tidak boleh dimakan. Macam kulit ulat. Ulat tak boleh makan. Ulat tak boleh makan. Gitu. Kita pun tahu dah yang tu. Tapi kalau kita nak guna kulit ulat, boleh. Lapah, kata kita jumpa ular sawah masuk dalam rumah kita. Ada? Kita ni nak jual ulat tu tak boleh. Dia tangkap ulat tu, dia lapah. Dia lapah. Ulat besar, dia buang isi ulat tu, dia ambil kulit ulat tu, dia samak. Samak ni bukan sama dengan samak anjing dan babi tak. Samak anjing dan babi kena guna sekali air tanah, 7 kali air. Sekali air tanah, 6 kali air biasa. Samak yang ni dia guna benda-benda yang kesat. Macam mana tahu? Dia ambil kulit ulat tu, dia buang. Lepas tu dia ambil apa dia ni, daun lalang, contoh daun lalang ataupun daun buluh, dia tonyo, keluarlah isi ulat hak lekat sikit tu, lendak keluar apa semua. Lepas tu dia jemur habis kering. Itu kulit tu boleh dipakai. Dia makan tak boleh, nak pakai boleh. Dia nak buat tali pinggang boleh, nak buat kasut boleh. Itu boleh. Dia nak jual pun boleh. Nak jual kulit ulat boleh. Itu hukum fiqah lah. Hak jenis hak duk jaga binatang tu, dia tangkap apa semua tu lain hukum. Saya sebut hukum fiqah lah ni. Boleh dia jual kulit ulat. Jual ulat tak boleh, jual kulit ulat boleh. Tak ada. Jual kulit ulat boleh. Tu dia tanya dia jemur. Lepas tu dia jual kulit ulat tu. Dapat 300 contohnya. 300 itu dia belilah makan ke nasi ke, beli lauk, beli ikan, beli beras, beli anak-anak dia makan. Halal. Kenapa dia jual tu benda halal? Tapi jual ulat tak boleh lah. Faham tak? Itu. Macam kulit boya tu. Kulit boya apa semua tu. Orang buat kasut, buat apa semua tu. Cuma dia kena sama. Tu kata kita beli kasut kulit, tali pinggang kulit kita beli. Ada beli. Kulit tu kulit boya. Ada kulit ulat. Memang hak kulit original tu mahal. Dompet daripada kulit ulat, kulit boya. Kita pakai tali pinggang semayang. Dompet hak kulit tu dalam poket semayang. Sah tak semayang kita? Jawab dia sah. Sedangkan kulit itu sendiri bukan dibeli, yang buat tu bukan orang Islam. Beli hak luar negara apa semua. Dia reti ke dia mengaji ke hukum samak tu? Ada. Dia tak kira dia reti ke dia reti, tetapi kalau kulit itu tersamak dengan sendirinya pun boleh.
Tu kata sama dengan sendirinya. Maksudnya apa? Depa ni pun walaupun tak Islam, dia ambil kulit tu, dia bersih elok-elok. Mana dalil kata kulit tu bersih? Dia tak bau busuk. Nah, dia tak bau busuk. Kita pakai tali pinggang kulit tak bau busuk. Kita pakai kasut kulit tak bau busuk pun. Kita pakai dompet kulit tak bau busuk pun. Jadi macam mana kulit binatang yang tidak boleh dimakan kita pakai bawa semayang? Sah dah? Sah. Tak ada masalah. Faham? Yang ni nama sama ada orang Islam sama ke orang kafir sama ke, ataupun tersamak dengan sendiri. Katakanlah kita jumpa kulit ulat duduk tepi pantai, jumpa hujan panas apa semua sampai dia kering dah, kita cium bau tak bau busuk apa semua pun, itu nama dia kulit tu telah tersamak dengan sendiri, boleh pakai. Faham tak? Itu ni hukum fiqah dia begitu. Sama juga yang dulu dia buat kendi, dia panggil kendi. Tempat simpan air, dia tangkung air dalam tu. Ada zaman dulu-dulu. Lah tak pakai dah. Lah ni pakai timba, pakai besen. Itu. Baik. Ditegaskan lagi an Salamah ibnu Muhabbiqi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaghu juludil maitati tahuruha. Sahih Ibnu Hibban. Daripada Ibnu Salamah Muhabbiq radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, samak pembersih kulit-kulit bangkai menjadikannya bersih suci. Kulit-kulit bangkai bila disamak menjadikan dia bersih suci, boleh dipakai. Walaupun binatang tu tak boleh makan sekalipun. Kulit babi, anjing tak boleh samak lah. Ada. Kita tak apa ni kulit babi ni saya samak dah. Nama pun babi, nak samak macam mana? Dia tetap babi situ. Kecuali kulit anjing dan babi tu samak macam mana pun dia tetap babi situ. Adapun kulit binatang-binatang lain, buaya ke, ulat ke, mempanggil, itu boleh dipakai kulit dia. Kedua-dua hadis yang tersebut ialah sebahagian daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dalil bahawa kulit-kulit bangkai itu akan menjadi bersih suci apabila disamak, dan tidak termasuk anjing dan babi dan keturunannya atau keturunan salah satu daripada keduanya. Itu tak boleh lah. Anjing, babi dan keturunan babi dan keturunan salah satu daripada keduanya. Katakanlah anjing dikacuk dengan kambing, keluar anak, yang tu tak boleh. Apa panggil tu keturunan salah satu daripada keduanya yang memang najis dari asal mulanya semenjak ia hidup lagi, dan kerana itu kulitnya tetap najis walau dengan disamak sekalipun. Dia kata tak boleh samaknya, atau walaupun disamak sekalipun dia tetap najis, kulit anjing dan babi ataupun salah satu daripada keduanya. Adapun lain daripada anjing dan babi kalau disamak suci, macam sebut tadi, kulit buaya ke, kulit rimau ke, kulit ulat ke, bila disamak suci. Samak ni bukan macam samak yang kita kenal anjing dan babi, tak. Samak ni menggunakan benda-benda yang kesat. Kalau dalam kitab fiqh lama-lama dia kata samak dengan taik burung merpati. Ni tak? Kita pun jarang pegang taik burung merpati tu. Samalah daun buluh ke, kita ambil daun serai ke kita tonyoh, ambil daun lalang ke kita tonyoh, bagi dia bersih, hilang lenak-lenak dia, hilang daging-daging lekat, jemuk bagi kering, boleh pakai, tak ada masalah. Itu. Baik. Bijana daripada emas dan perak. Macam mana pula kalaulah tempat tangkungan dia tu, periuk dia ke, mangkuk dia ke, camca dia, piring dia daripada emas dan perak. Itu. Di antara bijana yang berasal daripada logam, maka bijana diperbuat daripada emas dan perak adalah dilarang menggunakannya berdasarkan antara lain hadis-hadis yang berikut. Orang Islam tak boleh guna pinggan mangkuk daripada emas dan perak, haram. Tak boleh. Itu. Emas ni untuk perhiasan boleh. Bagi perempuan dia pakai rantai emas, gelang emas, tu pun bagi perempuan. Laki-laki tak boleh. Laki-laki boleh pakai perak, cincin perak. Adapun gelang rantai tak boleh. Kerana gelang rantai ni pakai yang perempuan, bukan laki-laki. Kita orang laki-laki sunat pakai cincin, tapi cincin perak. Dan setengah kitab sebut larang pakai cincin besi. Dan tengah anak-anak muda kita suka pakai cincin besi.
pakai cincin perak nak pakai. Besi bukan perhiasan. Cincin besi tu bukan perhiasan. Besi ni orang buat grey pintu. Dia bukan perhiasan, dia bahan binaan besi ni. Tiba-tiba kita buat dia perhiasan. Tak kena. Ada buat cincin kayu. Ada. Cincin kayu. Kayu pun begitu juga, dia bukan perhiasan kayu ni. Nak pakai tu perhiasan emas dan perak. Orang laki-laki pakai cincin perak, sunat pakai cincin perak. Jangan lebih daripada 2. Yang lebih daripada 2. Kadang-kadang pakai sampai 4 cincin perak ni, 4 jari. Dia punya batu dia pula besar, ibu jari tu terbongkeh, nampak. Itu pun tak sunat macam tu. Pakai sederhana. Pagi saya sebut khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu sederhana, pertengahan. Ada pertengahan. Itu. Janganlah oleh kerana boleh pakai dia tibai pakai sampai 4 jari. Itu. Pakai 2 je kalau elok 2. 1 je. Itu. Sederhana. Macam janggut pun. Orang lelaki sunat simpan janggut. Janganlah taruh janggut sampai pusat. Dah mentang-mentang sunat dah. Sederhana. Ada. Elok panjang, kalau panjang pun nak panjang sikit sejengkai. Ataupun dalam mak sebut pegang ni, sakat genggam ni, sakat orang panggil kita genggam, kita potong bawah ni. Tu sederhana. Yang taruh sampai bawah pusat tu telajak pula. Telajak orang panggil. Tu jadi orang lain pula. Bukan sunnah pula. Itu cerita dia. Sederhana. Simpan janggut pun janganlah sampai panjang sampai duk pusat. Itu. Sederhana. Apa-apa pun kita kena sederhana. Boleh pakai cincin orang lelaki, perak, sederhana. Jangan banyak sampai 4 jari. 2. Itu elok. Itu. Sunat bagi lelaki pakai pakaian, pakai cincin perak. Bagi perempuan, dia boleh dah nak pakai perak ke, nak pakai emas ke, rantai emas ke, cincin emas ke, gelang emas ke, itu subang, pakailah, tak ada masalah bagi perempuan. Itu. Jadi kalau dia terajak kaya, pinggan nak buat pinggan emas, gerpu emas, camca emas, kaya sangat. Hak kurang kaya sikit, pinggan perak semua, hukum dia haram, sudah tak boleh pakai. Itu melambangkan takabur, besar diri. Ada orang dulu, kita tengok kalau Firaun, kalau ni pun ada peninggalan pinggan mangkuk Firaun. Kalau pergi masuk dalam museum di Mesir tu boleh tengok pinggan mangkuk dia, camca dia, garpu dia pun semua daripada emas yang ada sampai sekarang. Hang kaya atau mana pun orang Islam ada had. Ada had. Boleh pakai. Gitu. Tetapi jangan melampau-lampau sampai melarat nak tunjuk kaya, pinggan emas, camca emas, garpu emas. Itu haram hukum dia. Tak boleh. Itu. An-Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati az-zahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu minum daripada bijana emas dan perak. Nabi pesan. Katakanlah buat pun haram. Kalau kita orang hidang kat kita, nak rasa tak? Ni cawan ni daripada perak, kamu jangan minum. Pi rumah orang kaya dia angkat gelas daripada emas, jangan minum. Nabi larang. Itu. Dan jangan kamu makan daripada pinggan-pinggan hidangan diperbuat daripada emas dan perak. Tak boleh, haram. Emas dan perak dia buat pinggan. Dia makan nasi nak tunjuk kaya. Memang tuan-tuan sekalian, orang kaya-kaya lah ni dia boleh buat. Dia buat satu set pinggan emas, satu set cawan daripada perak nak tunjuk kaya. Duit banyak dia boleh buat. Dia boleh beli emas berkilo-kilo. Buat pi tempah. Haram hukum dia. Walaupun haram, zakat wajib dia kena keluar juga. Zakat wajib dia kena keluar. Haram, zakat kena. Itu. Kenapa? Ini melambangkan takabur, besar diri. Tak boleh. Itu. Kerana ia digunakan oleh mereka golongan hartawan kaum kafir yang sombong, takabur di dunia. Kenapa orang Islam tak boleh pakai pinggan mangkuk daripada emas dan perak? Ini pakaian orang-orang kafir yang sombong di dunia, macam Firaun. Kita jangan jadi macam Firaun, Namrud, Qarun. Itu.
dan akan diuntukkan kepada kamu menggunakannya di akhirat kelak sebagai balasan ketaatan kamu. Walaupun kamu di dunia ni tak boleh makan pinggan daripada emas, tak boleh nak guna mangkuk, piring, camca, cawan daripada emas, tetapi disediakan untuk kamu di akhirat nanti, syurga. Dalam syurga ada hasil daripada ketaatan kamu tak guna di dunia walaupun kamu mampu. Sebab tu dalam Islam ni kaya pun dia ada. Bila kaya, kamu bukan boleh buat apa saja. Sebab kaya kamu, dia tengok suka aku duit banyak, aku kaya. Aku nak buat pinggan daripada emas, mangkuk daripada emas, piring daripada emas, cawan daripada emas, garpu, camca aku daripada emas, aku ada duit, aku akan kacau siapa? Betul. Hang orang Islam, hang ada hak-hak dia. Hang nak pakai rantai, pakai sebab hang perempuan. Hang nak pakai subang, pakai sebab hang perempuan. Ini perhiasan dibenarkan. Nak pakai gelang, pakai. Nak pakai cincin, pakai. Hang kaya lagi, nak tunjuk kaya lagi. Tak. Nak buat tak puas lagi dengan cincin emas, rantai emas, gelang emas, pinggan daripada emas, haram. Camca daripada emas, haram. Itu. Sebab tu orang Islam kalau dia kaya pun dia ada hak. Supaya dia tak jadi sombong seperti mana raja-raja dahulu yang sombong. Sampai Firaun punya kayanya, barang-barang dia daripada emas apa semua, akhirnya dia kata sebut apa? Ana rabbukumul a'la. Dia rasa dia sangat kaya dah. Aku ni Tuhan kamu yang paling tinggi. Dia mengaku dia Tuhan. Ingat, hang kaya atau mana pun itu pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, bila dia pakai pakaian, bila dia guna pinggan mangkuk daripada emas ni, melambangkan dia sombong dan timbul kecil hati orang miskin. Orang miskin rasa aku ni dah lah nak makan tak ada, apa pun tak ada, apa semua. Depa telajak kaya sampai pinggan mangkuk daripada emas semua. Sebab tu Islam mengharamkan sombong itu, tak boleh. Tu. Baik. Dalam hadis yang lain ditegaskan lagi larangan itu seperti berikut. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'i fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Rawal Bukhari wal Muslim. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum daripada bijana perak sebenarnya ia pada hari akhirat kelak akan menyedup api neraka dalam perutnya. Kata Nabi, siapa-siapa minum minuman daripada cawan ataupun gelas daripada perak, akhirat esok dia sedut api neraka ke dalam perutnya. Ingat, duk minum, duk sedut masuk dalam perut tu menggunakan cawan daripada perak, hakikatnya kamu sedut api neraka masuk dalam perut kamu. Tak boleh. Ingat, emas dan perak hanyalah untuk perhiasan bagi orang perempuan dan perak perhiasan untuk orang laki-laki. Selebih daripada tu, kalau telajak kaya nak buat pinggan mangkuk daripada emas perak, hukum dia haram. Bahkan lala ni orang kaya-kaya di Dubai mana kereta dia salut emas. Dia salut emas. Itu. Kadang emas betul, berkilo-kilo emas duduk kat situ. Itu haram. Tapi kalau hak jenis sadur saja, dia salut emas, warna emas dia salut gitu saja, macam salut, itu tak apa. Hak jenis salut dia sadur, nampak macam warna emas lah apa semua, itu tak apa. Yang tak bolehnya emas, dibuat daripada emas. Tapi kalau sadur saja tak apa. Yang ni hak kaya-kaya ni emas berkilo-kilo duk lekat di kereta tu. Emas berkilo-kilo lekat di sport ring tu. Emas tu. Nak tunjuk kaya. Lah ni. Dalam masa yang sama ada orang yang tak ada makan, ada orang tak ada tempat tinggal, ada orang tak ada pakaian. Nak makan pun mempanggil merangkak, tak ada makanan. Hak kaya telajak kaya. Sampai telajak kaya, macam itulah. Sebab tu Islam ada hak dia. Tak boleh. Kalau kamu minum minuman daripada minuman kamu daripada bekas perak, sama kamu sedut api neraka masuk dalam perut kamu. Baik. Hadis ini menjadi dalil tentang haramnya menggunakan bijana daripada emas dan perak untuk dijadikan tempat makan dan minum. Larangan ini meliputi kaum laki-laki dan perempuan. Orang laki-laki tak boleh, perempuan tak boleh. Kata tak apa, orang perempuan boleh pakai emas. Boleh pakai perhiasan macam rantai, gelang gitu saja.
nak buat pinggan, nak buat mangkuk, nak buat garpu, nak buat sudu, laki-laki pun haram, perempuan pun haram, tak boleh pakai. Itu. Tujuan larangan yang tersebut antara lain ialah untuk membersihkan rumah tangga daripada kemewahan yang terkeji. Mewah pun ada had. Jangan mewah sampai tahap begitu sekali. Itu membazir nama dia. Kadang-kadang lala ni macam-macam lah. Kita tengok pembaziran tu macam-macam. Ada orang yang kaya, dia kaya, ada, dia nak pergi minum kopi dekat-dekat naik helikopter, ada, naik kereta pun boleh naik helikopter, duk tayang lah ni zaman live ni apa semua. Saya duk fikir gitu, duk dekat-dekat ya naik helikopter pergi sono, naik helikopter pergi sini. Nak minum kopi petang naik helikopter, nak pergi makan roti canai pagi-pagi naik helikopter, debung tu apa faedah? Nak habaq kata kaya. Lah masa sama bawa imej Islam pula. Kalau hang naik motor pergi tang tu, tak sampai setengah jam sampai. Model minyak motor tak habis pun RM2. Dengan naik helikopter sekali bergerak habis berpuluh ribu. Ini kerja membazir. Kerja membazir. Cubalah ambil duit tu bagi pada orang lain, dah kaya sangat. Lepas pada tu pula kita tunjuk pula imej Islam. Alah pelik lah. Tentu pelik lah ni. Nah itu cerita. Kadang orang kafir pun tak buat. Dalam dunia ni ramai orang kaya. Kita ni bila kaya sikit je mula nak tunjuk. Mana tunjuk? Ada tengok tu. Nak habaq kata kaya. Petang ni saya bawa ayah saya, anak saya nak pergi minum kopi di kedai ni, naik helikopter gedebung pi. Pagi ni nak breakfast roti canai. Berapa roti canai buat live pula. Betul. Lepas tu tunjuk pula ni orang-orang yang buat imej Islam. Apa mengarut benda sini? Mengarut. Kalau kita tanya tu helikopter ni bila nak pergi dia kena bayar pilot dia, nak kena ni gini. Sekali bergerak tu habis 2-30 ribu. Nak tak? Saya biasa tanya, ada orang main saya, dia ni buat kerja duk sewa helikopter kot untuk orang balik kampung. Dia tak nak balik kampung daripada KL sampai Kelantan tu. Kalau sampai Kelantan dia tu 40 ribu sewa 40 ribu. Nah itu. Adalah juga orang sewa dia tu mungkin musim-musim perayaan, musim apa jalan sesak tak boleh apa semua ni, depa nak balik juga, dia sewalah 40,000 40 lebih demi nak balik apa semua. Boleh lah, tak apalah dah dia kaya, lepas tu kebetulan pula nak balik juga, tak ada kenderaan apa dah semua, naiklah. Ni yang masalahnya duduk dalam kampung tu nak pergi makan roti canai naik helikopter. Naik helikopter. Apa semua nak pergi makan apa dia bihun sup petang-petang naik helikopter. Ada gedebung orang pula pakak naik tengok nak turun pula dengan bersembuh habis habuk-habuk ke muka orang apa semua dengan duit puluh-puluh ribu apa semua. Ini nak tunjuk kata orang Islam ni kena maju, orang Islam ni kena hebat, orang Islam ni kena apa semua. Bukan lagu tu cara dia. Bukan lagu tu cara dia. Capur-capur semua duk habis kali helikopter tu pun berjuta. Juta tak ada apa atas angin je. Patutlah tu. Baiklah duit tu bagi derma ke infak ke apa semua ke orang semua. Tu jadi tadi apa infak. Itu kadang-kadang saya tengok pening lah orang ni. Pening. Itu cerita dia. Kita nak tunjuk kaya, apa tu tunjuk insya-Allah. Ini cara Islam. Inilah kita jutawan Islam apa semua. Ini cerita dia. Pada orang kafir kaya pun tak macam tu. Ada cara dia. Itu kalau perlu gunalah. Kalau tak perlu naik motor boleh, naik kereta pun ada. Tak ada masalah apa, tak habis pun RM2. Yang aneh-aneh helikopter tu pasal apa? Ni cerita. Sama juga ini. Dia kata dia mampu, aku mampu, ada duit, boleh buat apa semua. Kalau ikut yang ni, esok kata aku mampu, aku boleh buat gelas di Padang Mas. Aku mampu boleh buat camca di Padang Mas. Boleh buat pinggan di Padang Mas, mangkuk daripada Perak. Gitu. Aku mampu. Bukan kita orang Islam mampu tak mana pun. Kita ada hak-hak dia. Kita ada hukum duduk atas dunia ni. Bukan boleh ikut kita saja. Nggak ada. Boleh ikut kita saja. Ada hak dia. Hang kaya hak dia begini. Apa semua. Tu cerita dia. Kenapa? Karena bila kita tak dijaga dengan hukum, kita telajak. Boleh jadi takabur. Nah itu. Boleh jadi membazir. Innal mubazirin akan ikhwan syaitan. Membazir itu kawan syaitan. Nah itu. Tu cerita dia. Gunalah perlu. Macam saya kata dia dah sesak sangat. Nak balik kampung tak boleh, orang pakat balik belaka. Aku ni duit banyak apa semua, saya helikopter lah, tak apa lah. Padan apa semua.
Makan roti canai naik helikopter mengarut. Tu. Bonus saya tengok. Nak pergi beli lokan. Lokan kan panggil tu, macam siput tu. Itu. Nak pergi beli lokan siput tu. Orang duk tangkap kau tepi paya bakau tu. Naik helikopter. Bom tu orang apa semua. Itu. Tu kita nak tunjuk cara Islam kat orang. Ni ada cara Islam kat orang. Orang-orang yang tak reti tengok hebat apa semua. Orang reti nampak bodoh. Ni ada tu cerita dia. Ini. Kerana kos dia tinggi. Betul lah duit kita, tuan-tuan sekalian. Anak ustaz Nabi Simpah bukan kacau duit ustaz, duit aku. Ada semua. Duit hang pun kalau membazir syaitan. Harta hang pun kalau membazir syaitan. Tu cerita dia. Bukan kira siapa hang aku pun. Itu. Haram seperti tu juga kita guna hak kita, barang kita, tapi guna tak kena cara. Walaupun kita dapat dengan cara yang halal, tapi kita guna dengan cara yang tak betul, haram seperti tu juga. Kita tak boleh kata duit aku, kau suka aku nak buat apa, pakai cara apa? Boy. Gitu. Tak boleh, ada hak-hak dia. Tu cerita dia. Apa benda pun tuan-tuan sekalian kena mengaji. Lah ni kita tengok mengaji tak banyak mana, tapi pakat nak jadi ustaz belaka, tu masalah. Tu masalah lah ni duk perhati tengok. Ngaji tak tahu mana, pakat nak jadi ustaz belaka. Bila minat kat Islam sikit terus jadi ustaz. Kena pula ada orang ada nama. Ada orang ada nama. Orang nak jadi ustaz itu guru ni mengaji. Orang mengaji Mesir sampai puluh-puluh tahun mengaji. Kita apa nak kambuh depa pun apa semua pun merasa jahil lagi. Orang mengaji pondok pagi petang siang malam mengaji sampai puluh-puluh tahun merasa jahil lagi. Lah ni daripada artis jadi ustaz. Jadi. Nah, daripada korporat jadi ustaz. Jadi ustaz terus. Siap bersyarah apa semua tiap. Ini yang kacau. Tak? Bukanlah tak boleh, tapi masalahnya jadi macam tu. Tak sekali. Kena mengaji bagi banyak. Kena mengaji banyak. Apa pada tu pula lain pakat boleh bersyarah pula. Bersyarah dalam YouTube, bersyarah dalam live Facebook lah apa semua ini cerita dia. Bahaya tu fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman lah ni orang boleh jadi ustaz sekelip mata. Kena pula ada pengikut pula lah ni. Siapa boleh buat benda pelik-pelik tu orang ikut lah ni. Gitu. Orang panggil apa? Followers. Kalau otak dia followers aku panggil. Boleh ikut pula, pengikut pula, pakai ikut pula apa semua. Inilah bahaya. Orang pula lah ni bukan pasal mengaji. Siapa pandai cakap, siapa pandai bagi cakap apa semua, orang panggil dia ustaz. Nada. Pandai cakap, orang panggil. Itu ada. Orang tak tanya dah lah ni. Hang mengaji di mana? Siapa tok guru hang? Mengaji kelulusan apa? Lama mana mengaji agama? Orang tak tanya dah. Siapa pandai cakap? Tu cerita dia. Inilah ni. Lah ni cukup bahaya zaman kita lah ni semua. Itu. Orang pula ikut tak ada. Ini. Baik. Bijana orang kafir. Oleh kerana bijana orang kafir meliputi pinggan mangkuk, cawan gelas dan periuk belanga, biasanya bergelombang dengan benda-benda najis, arak dan babi, maka hadis yang berikut menerangkan hukumnya. An Abi Tha'labah Al-Khusani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitabin afana'kulu fi aniyatihim. Qala sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu fiha illa an tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Rawi Bukhari wal Muslim. Daripada Abu Tha'labah Al-Khashani radhiyallahu anhu katanya, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami berada di tempat kaum Yahudi dan Nasrani. Oleh itu bolehkah kami makan dalam bijana mereka? Boleh tak kami makan dalam periuk belanga mereka? Kami ni duduk di tempat orang Yahudi, tempat orang Nasrani. Mereka ni makan dah ikut dan. Sahabat tanya Rasulullah, boleh tak kami nak guna periuk mereka, pinggan mangkuk mereka? Baginda menerangkan dengan sabda, jangan kamu makan dalam bijana-bijana mereka. Jangan kamu makan dalam bijana-bijana mereka. Jangan. Hadis ni jelas tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tahu tak lah, kok belah Langkawi ni saya tak tahu sangat. Kok belah Penang, belah Ipoh, belah apa. Orang Melayu ni pun tuan-tuan sekalian dah tak macam dulu dah.
Orang Melayu dulu dia bodoh-bodoh, dia tak pergi makan kedai-kedai kafir. Lah ni tentu dia kira kedai siapa sedap, beratok makan. Nungkuk Penang tu, dia tak kira. Aku makan nasi ayam. Bukan makan babi. Aku makan chow kotiau. Bukan makan daging katak. Dia masak chow. Dia tak kira dah. Periuk belanga apa tak kira, janji sedap. Beratok makan. Itu. Kata Nabi jangan, sebab dia goreng dalam belanga. Dia masak sup dalam periuk. Tahu? Dia bubuh tu dalam mangkuk. Mangkuk tu bubuh macam-macam dah. Terjamurkan hang makan. Berlambak anu duk pikuk ipuh tu. Masalahnya tuan-tuan sekalian bukan sekadar orang boh, pemimpin pun. Tunjuk kedai ni sedap makan nasi ayam. Si ayam. Itu. Tu je. Dia abang pula Cina kata ayam saya sembelih. Tibai. Bos semua. Nabi sebut jangan makan. Sikit hari lagi kalau ustaz tak tolong tegak tuan-tuan sekalian penuh. Dahlah orang kita ni tuan-tuan sekalian dalam bab menega ni kita tak apa nak support orang kita dah, duk harap tak makan je lah orang kita ni kedai makan. Sebab orang kita ni duk faham kita tak boleh makan. Kedai-kedai orang lain kena makan kedai-kedai orang Islam. Tu semua. Esok sikit hari lagi tuan-tuan, daripada kedai besar-besar hardware, kedai barang, kedai apa semua pergi kat depa, sampai kedai makan pun tak pergi kat depa. Mampu habis orang Melayu sikit lagi tu, orang Islam tu. Tuan-tuan sekalian, lah kedai makan orang tak ada rasa tolan. Tak ada rasa mengkelan, tak ada rasa apa, sedap makan berpeluh bercerau. Heret anak cucu pergi makan pula. Lah ni kok Ipoh, kok Taiping, Penang apa semua. Panggil. Ni masyarakat apa dunia baru, global lah ni. Panggil. Apa dia lagi panggil? Nak makan janji sedap cukup. Halal. Panggil. Tu cerita. Dia buat halal tu tibai. Makan tak ada apa. Nabi sebut jangan makan. Walaupun nama nasi ayam. Itu. Jangan makan. Ni cerita dia. Baik. Kecuali kamu tidak dapat yang lain. Tu kena faham hadis. Kecuali kalau kamu tak dapat yang lain, tak makan mati. Makanlah. Tapi selagi mana ada orang Islam, makan orang Islam. Sedih itu tengoklah ni, duk beratuk. Ada tu tempat tu tak bercerita lah kat belah Penang kat. Saya tengok ni. Petang-petang beratuk panjang balik kerja. Nak beli apa? Apung balik. Apa keluar pendek dah buat apung balik. Sedap apung balik tu. Pakat duk beli. Perempuan-perempuan pakai tudung untuk haji pakai piah beratur punya panjang. Apung balik dia. Dia tanya apa minyak apa dia bubuh tu kita tak tahu. Dia bukan maju fiqah. Itu dia gaul macam mana buah apa. Ni, orang tanya pasal apa duk beli apung balik, beratuk orang kita tak ada buat apung balik ke? Apung balik dia sedap. Ni cerita. Tak kita ni tuan-tuan setengah faham ni, tangan orang tak semayang pun kita tak apa nak mau makan dah. Tambah tangan orang kafir duk baca tepung uli apa semua. Ni cerita. Tak tahulah ni, tak tahu je mana. Kalau kahwin ni ada ke tak ada lagi lagu tu? Pakak makan, kapiak kedai kapiak makan janji sedap. Janji sedap. Kadang-kadang duk bawa pelancong, sama duk bawa pelancong luar semua. Kedai-kedai kapiak ni bagi banyak sikit komisen apa semua. Bawa orang Islam kita lawan makan kan. Ni ada. Halal. Hapuk bengong ni pun makan. Kira apa? Tuan-tuan sekalian. Ini. Jangan. Tak boleh. Periuk depa tu dia bukan rebus benda tu saja, rebus babi dalam tu, rebus ulat dalam tu, rebus katak dalam tu. Periuk dia tu. Apa semua? Dia basuh lah, sekali dia rebus pula ni, dia rebus pula ni apa semua. Camcur dia apa semua. Makan. Cuma dia tak makan babi. Tapi yang lain dia makan belakang. Ni cerita dia. Beratok penuh boleh pi tengok kalau rajin tu tapi tengok. Mari nak makan. Kok Ipoh nama satu kedai apa 20 makan ada masuk viral apa semua. Tu cerita. Kita makan pula ni zaman lah ni pula boleh tolong viral pula ni kedai ni sedap nak makan nasi ayam dah sedap. Oh ni mana di KL kan? Pemimpin kena masuk makan nasi ayam. Kedai kapiak. Betul lah iklan nasi ayam dah sedap. Ni cerita dia. Nabi kata jangan makan.
Kita mengaji tajuk apa? Tajuk bijana. Apa dia bijana? Periuk, apa, cawan, mangkuk, pinggan, garpu, sodek. Ni nama bijana. Bijana orang api, jangan kamu makan. Sebab sahabat pernah pergi perkampungan orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tak ada tempat lain dah. Tanya Rasulullah, boleh tak kami makan? Kata Nabi, kata jangan. Kita pegang hak jangan ni, jangan. Kecuali kalau tak ada benda lain dah, kamu terpaksa makan. Tak makan mati ke apa, kamu makan lah, tak ada masalah. Sebab kita dia makan berlambak dah. Pasal apa? Sedap. Gitu. Makan dia punya apa dia, mi hailam dia sedap, cokotia dia sedap, apa semua. Ini panggil harap sedap lah. Kita pesan kat anak cucu kita, jangan makan. Itu baik. Jika demikian, maka cucilah bijana-bijana itu dan makanlah di dalamnya. Kalau dah tak ada dah, cucilah bijana-bijana itu, makanlah di dalamnya. Bersihkan bijana itu, makanlah. Kalau tak ada, kalau ada, makanlah makanan orang-orang Islam. Buat. Ini cerita dia. Macam baru ni dah. Kes banjir baru ni kan, pakat masak makan semua. Panggil. Kapi pun pakat masak makan guna puyuk belanga. Maka dia reti puyuk belanga hukum lego mana? Panggil. Dia kata tak apa, kami basuh dah. Babi boleh basuh kan, bekas babi. Ni cerita. Ingat tu yang orang lah ni, tuan-tuan payah hati orang ni, orang panggil ni. Sebab tu tambah-tambah kita nak lekat hati kita dengan agama, dengan baca Quran apa semua. Bukan senang. Nak kena jaga hati. Nak kena jaga hati tu betul-betul. Jaga hati, jaga mata, jaga pemakanan, jaga apa semua. Kalau tak jaga benda tu, habis rosak. Tu kena belajar hukum fiqh. Baik. Depan tu tengok. Perihal wuduk dan mengambil air semayang. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan semayang, padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu. Dan kedua belah tangan kamu meliputi siku. Dan sapulah sebahagian kepala kamu. Dan juga basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Itu. Ini ayat Quran. Jelas Allah Ta'ala sebut. Itu. Hadis pula diterangkan seperti berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima sembahyang seseorang yang berhadas kecil sehingga ia berwuduk. Kalau sembahyang dalam keadaan tak berwuduk, tidak diterima, bahkan haram. Lepas tu kadang dia semayang kan, dia rokok-rokok, dia rasa air kencing dia keluar sikit, dia semayang terus, hukum dia haram. Kerana wuduk kamu dah batal. Tak ada wuduk kamu semayang, dan campur pula dengan najis. Ataupun semayang-mayang dia kentut, malas nak ambil semayang terus lah. Haram, pasal semayang dalam keadaan tidak ada wuduk. Itu wuduk ni mudah je. Ialah jadilah kita ambil wuduk. Lepas tu masa kita nak semayang, kata kita ambil wuduk sebelum mayang maghrib, kita ambil wuduk. Kita duduk sampai isya. Sampai isya. Bila masuk isya lagi, kita rasa kita ni ada wuduk, kata ada wuduk. Kita ingat ambil wuduk. Memang kita ingat ambil wuduk, tapi tak ingat langsung kita buat perkara membatalkan wuduk. Tak ingat. Tak ada teringat kata kentut ke, kentut lah terutamanya, tak ingat apa, ingat ambil wuduk saja. Perkara yang batal wuduk tak ada ingat kata dia buat, maka dia ada wuduk, semayanglah tak apa. Itu. Tapi kalau teringat dia kentut ataupun dia buat apa, dia ingat dia pergi tandas, dia kencing, tapi dia tak ingat ambil wuduk, dia ambil wuduk kadang dia tak ingat, yang ni dikira tak ada wuduk, dia kena ambil wuduk lagi. Faham tak? Macam tadi, jangan was-was. Macam kita main subuh kan, kita main subuh biasanya setengah kita tu sebelum main subuh masuk tandas apa semua, kecing berak semua siap, ambil wuduk. Awal lah setengah orang pukul 5 bangun dah, ambil wuduk semua, semayang
tahajud ke, semayang witir, semayang masuk subuh dia pun semayang subuh. Paman subuh dia pergi makan gitu gini apa semua ni, pukul 9 masuk duha. Dia nak semayang duha. Wuduk tadi ada ke tak ada? Dia ingat, aku ingat ambil wuduk. Aku tak ingat pun kata aku pergi masa tadi aku pergi kencing ke pergi kentut ke, tak ingat pun. Maka dia kira ada wuduk. Ada wuduk. Senang je macam tu. Ada wuduk. Tak usah wah-wah mayang duha. Guna wuduk yang pukul 5 pagi tak apa. Itu cerita dia. Tapi kalau ingat batal wuduk tapi tak ingat ambil wuduk, maka yang tu dikira tak ada wuduk. Dia ingat masuk jamban tadi, aku masuk jamban tadi. Memang kencing tadi, lepas kencing ni aku ambil wuduk ke tak ingat. Ada biasanya lepas kencing dia ambil wuduk ni, lepas aku kencing tadi ambil wuduk ke apa semua. Tak ingat, dikira tak ada wuduk. Hang nak semayang, hang kena ambil wuduk balik. Faham tak? Ini. Jangan kita wah-wah situ. Hukum fiqh senang. Wuduk ni satu wuduk boleh guna beberapa semayang, tak ada masalah. Tak ada. Hadis ini selain daripada ayat itu suci yang hadis ini selain daripada itu suci yang disucikan di atas, dan banyak lagi hadis-hadis yang sama dengan maksudnya menjadi dalil tentang wajibnya berwuduk apabila hendak mengerjakan semayang. Bila nak semayang, banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan bila kita nak semayang wajib kita ambil wuduk. Hadas kecil, maksudnya perkara-perkara batalkan wuduk, dan hadas besar pula ialah perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Hadas kecil ni bila kita buat perkara yang batalkan wuduk, itu dikira hadas kecil. Itu. Hadas besar bila kita buat perkara yang mewajibkan mandi, itu nama hadas besar. Wuduk pada asalnya bermakna kebersihan, keindahan. Daripada syarat pula ialah membasuh anggota tubuh badan yang tertentu dengan niat yang tertentu. Wuduk mengambil air semayang hendaklah dikerjakan dengan sempurna, meliputi rukun-rukunnya dan sunatnya. Tiap-tiap anggota yang dibasuh hendaklah diluaskan atau dipanjangkan sedikit kawasannya daripada hak yang diwajibkan. Muka ni daripada tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu. Bahagian lebar dia daripada cuping telinga kanan sampai cuping telinga kiri. Basuh ni kawasan dia. Jadi basuh ni bagi lebih daripada had dia. Macam tangan, daripada tangan sampai ke siku. Basuh atas pada siku. Betul asal? Kaki sampai buku lali. Basuh atas daripada buku lali. Supaya buku lali tu terkena dengan baik. Siku kita basuh dengan baik. Tapi kalau nak pergi sukat betul-betul siku saja, takut sebahagian siku tak kena. Hang basuh atas pada siku, semua kena dah. Faham? Itu. Ambil lebih daripada tu. Misalnya muka, bukan setakat membasuh bulatannya sahaja, tetapi hendaklah dilebihkan sedikit daripada itu. Lebih sikit daripada itu. Manakala tangan pula, hendaklah dilebih sedikit hingga ke atas siku. Dan kaki hendaklah dilebihkan sedikit hingga ke atas buku lali. Orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan yang mengambil berat menjaga kesempurnaan wuduk, yang demikian akan beroleh balasan yang sebaik-baiknya pada akhirat kelak, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gharran mujallibi muhajjalina min athari wudu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan indah berseri-seri, bercahaya-cahaya mukanya dan anggota yang lain daripada kesan wuduknya. Umatku, kata Nabi, datang di akhirat esok, muka dia bersinar-sinar indah daripada kesan-kesan wuduk dia. Itu bercahaya. Lebih lanjut, hadis berikut menerangkan tentang kelebihan wuduk yang sempurna yang akan didapati faedahnya bukan sahaja di akhirat kelak, bahkan juga semasa hidup di dunia ini. Bahkan semasa hidup di dunia ini juga ada nampak kesan-kesan orang berwuduk ambil sempurna. Kalau dia ambil wuduk dengan sempurna, dia ada nampak cahaya. Muka-muka orang soleh nampak cahaya. Muka-muka orang rajin baca Quran nampak cahaya.
muka-muka rajin berzikir, nampak cahaya. Di dunia pun kita boleh nampak dah. Bahkan kadang-kadang bila kita tengok muka-muka orang soleh ni, kita rasa semangat nak buat ibadat. Tengok muka dia pun kita rasa semangat nak buat ibadat. Bahkan bila kita tengok muka-muka orang soleh ni, kita rasa malu. Kita rasa malu. Kita tengok muka dia pun kita rasa malu dengan kesolehan yang ada pada dia. Ini baru di dunia. Di akhirat esok, muka-muka orang yang sujud pada Allah, muka-muka orang yang berwuduk akan bercahaya-cahaya bersinar di akhirat esok. Itu kesan-kesan dengan dia mengambil wuduk. Jadi tentu dulu an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'a, rizqan wasi'a, amalan salihah, sa'adatan daran, husnul khawatin, tuqarziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.